Kita tahu guys, pasti ada pelajar-pelajar Indonesia pergi ke Malaysia untuk melanjutkan pelajaran dan tidak kurang juga pelajar-pelajar Malaysia untuk pergi ke Indonesia untuk menyambung pelajaran mereka. Tetapi di sini kita ingin mentionkan adalah 3 sebab saya pilih belajar di Indonesia. Wah, apakah kebaikan dan apa sebabnya guys? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Tanpa kesihatan saya tidak boleh mereaction. Tanpa umur yang panjang saya pun tidak boleh mereaction ataupun duduk di sini guys. So, tanpa berlengah lagi, hari ini saya hendak mentionkan satu lagi video daripada channel, iaitu ML Studios. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada ML Studio guys. So, tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini iaitu katanya adalah 3 sebab saya pilih belajar di Indonesia. Wow, pasti ada sebab-sebabnya guys. Kenapa pelajar Malaysia suka untuk belajar di Indonesia? So, tanpa basa-basi, tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Apa saya memilih untuk belajar ataupun study di Indonesia? Salah satu sebabnya, yang pertama, disebabkan yuran dia yang quite murah dan affordable berbanding dengan Malaysia. So basically dekat sana student ada medik dan student agama sahaja. So majority student medik mendapat beasiswa. Dan Katanya alasan yang pertama adalah yurannya ya, ongkosnya agak murah lah berbanding di Malaysia untuk kita belajar sesuatu untuk subjek itulah. Itu kerana itulah dia memilih. Okey, kita sambung guys. Dan student agama majoriti tak dapat beasiswa. Tergantung kepada universiti juga. Misalkan korang dapat universiti yang negeri ataupun universiti kerajaan lah, itu kurang lebih 700 ke 900 ringgit di dalam satu semester. Murah. Itu tak ada apa-apa charge tambahan, add-on charge tambahan yang lain. So yang kedua, sebenarnya semua universiti di Indonesia, mostly universiti di Indonesia memang tak provide asrama di dalam kampus. So ini membuatkan kita ada pilihan untuk mencari kos ataupun kontrakan. So kos ni adalah bilik sewa dalam bahasa Indonesia. Kos-kosan adalah kosan. Kalau di Indonesia asrama adalah kosan. Di Indonesia kosan apa saya tahu. Satu pelajaran yang saya belajar guys. Okey. Dan kontrakan adalah rumah sewa. So kita mempunyai choice untuk kontrakan rumah maknanya rumah sewa. Kalau di Malaysia rumah sewa, kalau di Indonesia kontrakan rumah. Ialah kontrakan. Kita buat kontrak dengan tuan rumahnya untuk menyewa. Betul lah tu. Mencari sebuah tempat yang mengikut kita punya bajet sendiri. Misalkan korang nak cari yang tempat tinggal yang memang dekat dengan kampus, price dia, harga dia akan lebih tinggi sedikit. Dan kalau jauh sedikit pada kampus yang memerlukan transport untuk korang pergi ke kampus, itu akan menjadi lebih tinggi lah. So yang ketiga, in case of emergency yang terjadi dekat family dekat Malaysia ni, saya boleh balik dengan cepat disebabkan flight yang banyak. Flight dia available kurang lebih satu hari sebelum COVID 7 hingga ke 8 flight yang available dalam satu hari. Dan tiket yang sangat murah. Jakarta ke Kuala Lumpur kurang lebih RM150 menggunakan AirAsia. Kalau korang cheap sikit. Murahnya RM150 guys. Memang sangat murah lah tiketnya kalau menggunakan AirAsia. Saya. Kalau korang memilih untuk naik MAS, kurang lebih 350 ke 400 lah. Tapi itu membuatkan in case of emergency, korang tak ada masalah untuk balik ke Malaysia on that time. Okay. So kalau korang rasa belajar kat Indonesia ni tak keluar daripada comfort zone disebabkan bahasa yang kurang lebih sama dengan bahasa ni, sebenarnya salah. Kalau kita duduk sendiri dekat Indonesia tu, surrounding kita memang sangat berbeza dengan surrounding Malaysia. Wow, sebentar guys, kita ulang tengok. Sebentar. Wow, makan di atas daun pisang ni guys, tengok.
Memang enak kan begini makannya. Malaysia tu, surrounding kita memang sangat berbeza dengan surrounding di Malaysia. Orang dia lain, persekitaran lain, perangai lain, bahasa sedikit sama tapi memang perangai lain, budaya lain. Even budaya dalam kelas, daripada kelas keluar kelas pun semua lain, berbeza Semua dengan lain. Malaysia. Tak ada sama Mungkin sangat guys. orang akan lambat adapt lah dengan situasi di sekeliling. Sebab kadang-kadang pemikiran dan pandangan diorang ni memang sangat berlainan dengan apa yang kita dapat, sebabkan kita dibesarkan dan dilahirkan dari dua negara yang berbeza. So konklusi dia, janganlah memandang rendah kepada sesiapa pun yang belajar di mana sekalipun. Walaupun Indonesia ni taklah se-fancy kalau korang study dekat UK, US ataupun Jepun, tapi pendidikan Sebentar guys di tempat kita belajar tu bukannya menilaikan kepandaian kita walaupun kau dihantar ke Eropah ke Britain ke Manchester tapi bukannya menilaikan kehebatan kau, tetapi menilaikan kehebatan kau sebenar adalah diri kau sendiri. Di mana kau belajar, di situ kau lebih hebat. Bukannya di tempat yang kau belajar tu. Walaupun kalau belajar di Indonesia pun, kalau kau memang dah pandai, pandai juga. Kalau kau memang tak pandai, bodoh. Lebih kurang begitulah lebih kurangnya. Hantarlah kau pergi ke Eropah sekalipun, memang tak pandai jugalah. Jangan kita kata hantar ke Indonesia tak pandai. Di Indonesia lagi banyak tempat yang hebat-hebat. Contohnya sekolah agamanya lagi hebat-hebat. Itu yang saya tahu guys. Yang kita orang dapatkan dekat Indonesia tu bukanlah ilmu yang boleh diremehkan. Memang ilmu yang kita orang dapat di Indonesia tu juga ilmu yang sangat-sangat berharga even sampai ke sekarang. Betul. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada ML Studios. Katanya tadi 3 sebab saya pilih belajar di Indonesia. Sebab yang pertama tadi katanya memang kos yang sangat murah. Memang murah lah guys. Walaupun murah tapi cara pelajarannya berkualiti seperti kita belajar di Eropah, seperti kita belajar di negara sendiri. Cuma budayanya itu adalah berbeza sedikit. Tetapi itu tidak mengapa. Kerana Indonesia dan Malaysia hampir sama je makannya, cara percakapannya kan. Tak ada jadi masalah sangat. Dan lagi satu dia kata mudah untuk pulang ke kampung jika ada berlaku kecemasan dan sangat murah. Yalah, kalau kita naik Asia baru 100 lebih, 150, naik emas baru 300.5. Tetapi kalau dah terpaksa emergency tak ada tiket Asia, kita naiklah emas tak apalah, mahal sikit tetapi sangat dekat untuk pulang. Sekejap saja Jakarta ke Kuala Lumpur berapa jam saja kan? 2 jam setengah tak silap saya. Maaf kalau silap. Rasa begitulah kan? 2 jam setengah lebih kurang Okey, lepas tu dia kata memang budaya di Indonesia agak berbeza sikit lah dengan Malaysia. Memanglah negara orang. Tak payahlah kau pergi Indonesia. Kau pergi Kuala Lumpur, antara Kuala Lumpur dengan Kelantan pun dah kita nampak perbezaannya jauh kan. Macam contoh kalau orang Kuala Lumpur pergi ke Sarawak pun memang dah nampak cara budayanya berbeza. Walaupun Sarawak dan Kuala Lumpur dan Kelantan tu kadangnya satu dalam negara. Orang kata dalam negara yang sama, satu Malaysia. Keluarga Malaysia. Tapi budaya tak sama. Apatah lagi kalau kau pergi ke Indonesia, lagilah berbeza. Tetapi benda tu tak jauh sangat beza lah. Kerana kita ni sesama, orang kata Asia, Pan Asia. Pan Asia. Tetapi kita ni tetap je sama lebih. Makanannya pun lebih kurang, percakapannya pun lebih kurang dan banyak benda yang samalah antara Malaysia dan Indonesia. Kerana itulah saya katakan kita tetap serumpun guys. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube. Jadi bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada saya. So okey guys, jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.